Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam MPG dan salam Kemamak Unggul. Anak-anak calon SPM yang cikgu kasih sekalian. Tarikh keramat anak-anak 22 Februari 2021. Cikgu harap anak-anak tidak lupakan, iaitu tarikh di mana bermulanya peperiksaan SPM bagi tahun 2021. Kalau kita membuat kiraan menurun, anak-anak masih lagi ada masa lebih kurang dalam 14 hari saja lagi. Dan cikgu sentiasa memerhatikan usaha anak-anak yang sangat hebat di luar sana. Cikgu sangat kagumi, cikgu sangat hargai dan cikgu sangat sanjungi usaha anak-anak yang tidak mengenal erti penat dan lelah bersama dengan guru-guru dalam suasana pembelajaran yang cukup berbeza. Kalau sebelum ini anak-anak belajar secara PDPR, Google Meet, secara online, cuma dalam berbaki ini anak dibenarkan belajar secara bersemuka. Dan sebagaimana yang anak-anak sedia maklum, sesi pembelajaran secara bersemuka ini akan berakhir pada 9 Februari tahun 2021. Tetapi walaupun cikgu sangat berharap supaya anak-anak tidak rasa menyerah kalah, tidak rasa kerugian bila mana pembelajaran secara bersemuka ini berakhir pada 9 Februari 2021, anak-anak kena teruskan usaha anak-anak untuk memastikan diri anak-anak sentiasa mendapat bimbingan, dorongan daripada guru, pengetahuan dan juga kemahiran. Sebab anak-anak kena yakin dan percaya bahawa usaha anak-anak dalam masa 14 hari inilah yang kita katakan anak-anak berada dalam tempoh pecutan terakhir, yang sebenarnya sangat memberi makna kepada anak-anak. 14 hari ini akan menentukan jatuh bangunnya anak-anak untuk masa hadapan. Jadi sehubungan dengan itu, cikgu suka menasihatkan anak-anak supaya stay fokus dan stay strong. Anak-anak kena gagah, anak-anak kena bersemangat dan anak-anak perlu meneruskan usaha-usaha murni anak-anak bersama dengan guru, bersama dengan rakan-rakan, sama ada di rumah ataupun di sekolah. Antara fokus yang cikgu suka nasihatkan kepada anak-anak dalam pengucapan cikgu pada kali ini, yang pertama sekali, anak-anak mesti terus melakukan ulang kaji, mesti membuat usaha-usaha untuk meningkatkan kemahiran diri anak-anak dalam subjek-subjek tertentu. Anak-anak perlu membuat analisis pencapaian untuk diri anak-anak sendiri, iaitu dari segi subjek yang anak-anak rasa begitu baik, dari segi menguasai. Ada subjek yang mungkin anak-anak merasa macam sedikit tertinggal dan sebagainya. Apa subjek yang anak-anak rasa macam yoyo, sekali tinggi, sekali rendah dan sebagainya. Jadi perlu di sini anak-anak membuat pengukuhan diri, membuat pengayaan, membuat pemulihan kepada subjek-subjek yang anak-anak rasa tidak ada keyakinan, untuk memastikan bahawa semua subjek yang anak-anak ambil itu akhirnya bila keputusan keluar nanti, anak-anak mendapat pencapaian yang terbaik. Jadi teruskan mengulang kaji. Tetapi anak-anak suka juga cikgu maklumkan di sini, mengulang kaji saja sebenarnya masih belum mencukupi. Anak-anak mesti juga menjaga kesihatan diri anak-anak, apatah lagi dalam keadaan kita berhadapan dengan situasi COVID-19 ini. Sebab kebimbangan cikgu yang pertama, seperti mana yang dimaklumkan oleh yang berbahagia Tuan Pengarah dan juga timbalan KPPM, kalaulah ada di kalangan calon yang COVID-19-nya positif ataupun dia dikategorikan sebagai PUI, sebagai PUS, calon-calon ini tidak dibenarkan untuk menduduki peperiksaan SPM yang bermula pada 22 Februari. Jadi cikgu minta agar anak-anak bijak mengurus diri, jaga kesihatan, mematuhi SOP yang telah ditetapkan, misalnya membuat imbasan suhu, jaga penjarakan, memakai face mask, mengamal, basuh tangan dan sebagainya, supaya anak-anak terhindar daripada jangkitan coronavirus COVID-19 dan anak-anak selamat dan boleh menduduki SPM dalam keadaan yang sihat, terbaik dan sejahtera. Malah bukan COVID-19 saja yang kita bimbangi anak-anak, anak-anak juga perlu menjaga kesihatan yang lain, termasuk dari segi demam, selsema
batuk yang biasa kita selalu sering dengar. Bila mana hampir saja musim peperiksaan, inilah antara gejala-gejala yang dihadapi oleh calon. Sebab calon-calon perlu ingat, sekiranya kita tidak sihat, kita ada mengalami selsema, batuk dan sebagainya, bila kita masuk ke dewan peperiksaan, kita nak mulakan jawapan dan sebagainya, semuanya ini akan mengganggu keselesaan anak-anak yang menyebabkan terhalang kepada anak-anak untuk menduduki peperiksaan dengan baik. Kemungkinan anak-anak kena keluar daripada bilik dewan peperiksaan, pergi ke tandas, yang mana semuanya ini boleh merugikan masa anak-anak. Dan baru ini pun dalam siri jelajah cikgu ke sekolah-sekolah, menemui murid-murid kita yang gagal dari segi subjek layak SPM. Bila cikgu tanya calon berkenaan, antara sebabnya dimaklumkan kepada cikgu tidak mempunyai masa yang cukup untuk menjawab kerana pergi ke tandas. Cikgu tanya dia berapa minit ambil masa pergi ke tandas, dia kata 5 minit. Dan 2 orang calon yang gagal mata pelajaran sejarah, kedua-dua ini semuanya pergi ke tandas, mengambil masa 5 minit daripada masa yang diperuntukkan. Banyak soalan dia tak sempat jawab, akhirnya dia gagal. Dan markah yang dia dapat, cikgu tengok dia dapat 37 dibagi dengan 100. Jadi cikgu yakin kalau dia tak pergi ke tandas, dia stay dalam bilik darjah, fokus kepada peperiksaan, cikgu yakin dia boleh dapat paling-paling kurang 3 lagi markah untuk meluluskan dia mendapat 40 markah dan sebagainya. Jadi nasihat cikgu kepada semua calon SPM Kemaman, seramai 2,623 orang, cikgu minta supaya semasa menduduki peperiksaan nanti, kita mesti menjadi calon yang berdisiplin, mematuhi kepada peraturan, mengurus diri dalam keadaan yang terbaik. Mungkin perlu mengambil sarapan pagi, perlu ada air sembahyang, baca soalan dengan teliti. Jangan ada kes-kes yang mana kita kata kita salah jawab, salah pilih soalan dan sebagainya. Sebab semuanya ini merugikan masa anak-anak. Dan seterusnya cikgu minta juga supaya anak-anak jaga makan minum. Sebab hati kita akan menjadi kotor, akan ada titik-titik hitam di hati kita. Kita rasa belajar sukar kepada kita untuk faham kerana ada makan minum yang tidak betul, yang tidak halal untuk kita. Dan cikgu juga suka memberi nasihat kepada anak-anak sekalian supaya mengambil makanan-makanan yang boleh memberi kecerdasan dari segi fikiran, ingatan dan sebagainya, seperti mengambil pemakanan sunnah seperti mana calon cemerlang daerah Kemaman pada tahun lepas, Syafiq Akram, yang mana dia selalu mengambil makanan, antaranya ialah buah kismis, buah kurma, kemudian tu dia minum susu, minum madu, minum air zam-zam, dan dia sangat menghormati guru dia. Dan dia sebut dalam perjumpaan cikgu dengan pelajar cemerlang ini, dia kata masa kita menduduki peperiksaan sangat penting kita mendapat keberkatan daripada guru. Jadi bila nak dapat keberkatan guru ini, calon-calon yang cikgu kagumi sekalian, kita jangan sampai ada di kalangan guru yang terasa tersinggung hati dan perasaan dengan kita. Dan kalau ada misalnya hubungan-hubungan yang kita nampak boleh menyebabkan cikgu terasa tersinggung hati dan perasaan, sebelum anak-anak menduduki peperiksaan SPM ini, cikgu minta supaya anak-anak menampilkan diri, berhubung dengan cikgu berkenaan, minta maaf, nyatakan apa kesalahan anak-anak kepada cikgu dan sebagainya, supaya rasa redha ilmu yang cikgu ajar itu, keredaan daripada guru kita dapat. Ini yang dimaksudkan oleh adik cemerlang kita, iaitu Muhammad Syafiq Akram, abang kita mungkin kepada anak-anak, yang kunci dia berjaya itu kerana dia kata masa periksa kita mesti mendapat keberkatan guru. Jadi cikgu minta kepada anak-anak sekalian supaya memahami keadaan ini dan amalkan yang terbaik ini, supaya anak-anak dalam waktu peperiksaan nanti, anak-anak akan mendapat rahmat, keberkatan, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ibu bapa doakan kejayaan anak-anak. Anak-anak sendiri pun kena banyak berdoa, dan anak-anak sendiri pun kena melakukan solat hajat. Dalam sujud yang terakhir, anak-anak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dipermudahkan. Sebab bagi Allah Subhanahu Wa Taala, cikgu nak beritahu kepada anak-anak sekalian,
kalau Allah inginkan kita menjadi cerdik, menjadi bijak, daripada gagal kepada lulus mendapat A+ dan sebagainya, bukan sesuatu yang sangat sukar bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu cikgu disebut di sini, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena jaga. Hablum minallah, hablum minan nas kena ada. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab penciptaan kita ni pun daripada kita tak ada anak-anak, kita dijadikan Allah SWT. Kita ada seperti mana yang kita ada pada hari ini. Tak kalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mencipta kita, daripada kita tidak cerdik kepada kita cerdik, daripada kita tidak lulus supaya menjadikan kita lulus, bukanlah sesuatu yang sukar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang pentingnya anak-anak, kita mesti rapat dengan Allah SWT. Kita mesti banyak berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta supaya dipermudahkan. Insya-Allah cikgu yakin dan percaya anak-anak akan ada kekuatan, anak-anak akan ada keberkatan. Kita ingat pesanan guru kita, kita dapat rahmat guru, dan kita juga mendapat keberkatan ibu bapa, rakan-rakan kita, doa-doa kita, yang mana cikgu yakin anak-anak boleh mengubah pencapaian anak-anak daripada yang mungkin tidak seberapa sebelum ini kepada pencapaian yang lebih baik. Cuma cikgu minta sungguh-sungguh, dalam waktu 14 hari yang berbaki ini, tidak ada perkara lain yang lebih penting dalam kehidupan anak-anak kecuali mendekatkan diri kita, yang pertama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang keduanya dengan buku-buku. Anak-anak tengok subjek apa yang anak-anak lemah, dan belajar yang terbaik dalam waktu yang berbaki ini ialah dengan mengulang kaji sebanyak mungkin soalan. Anak-anak cuba jawab, tak kiralah sama ada soalan itu soalan dari negeri kita ataupun modul-modul yang dibekalkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, misalnya modul bahasa Inggeris baru ni, last push dan sebagainya. Jadi yang ni pun anak kena tengok, dan kalau ada kemampuan lagi, anak-anak dapatkan soalan-soalan dari sekolah lain, sekolah-sekolah berasrama penuh. Cikgu tengok ada sekolah yang baru ni, dia beri kepada calon dia soalan-soalan daripada sekolah SBP dan sebagainya. Jadi anak-anak jawablah sebanyak mungkin. Sebab anak-anak kena ingat, perjuangan anak dalam masa 14 hari ini akan menentukan siapa anak-anak untuk masa hadapan. 5 tahun anak-anak belajar, tak kalah anak-anak nak akhiri kerjaya anak-anak sebagai pelajar di sekolah menengah selama 5 tahun, ataupun kita nak sia-siakan selama 6-7 tahun kita berada di sekolah rendah, 5 tahun di sekolah menengah, dengan pengakhirannya adalah kegagalan. Apa yang anak berusaha pada ketika ini, itulah gambaran anak pada masa akan datang. Mungkin anak-anak tak boleh nak masuk universiti yang sangat hebat. Akan ada kelompok di kalangan anak-anak yang mampu untuk mengangkat diri menjadi anak-anak yang cemerlang dalam pencapaian SPM, A+, semua A dan sebagainya. Anak-anak ini akan ada kelayakan untuk belajar di institusi yang hebat yang ada dalam negara kita. Dan kehebatan ini dalam pencapaian ini akan dapat kepada mereka yang berusaha. Tetapi akan ada laluan kedua kepada anak-anak. Kalaupun kita tidak boleh berada di Menara Gading, kita mungkin boleh bawa diri kita berada di institusi kemahiran yang cikgu tengok ramai rakan-rakan cikgu yang berjaya pada hari ini bukan lulusan dari universiti, bukan dari Menara Gading anak-anak, tetapi mereka lulus dari institusi kemahiran. Macam ada seorang rakan cikgu lulusan pusat Giat Mara di Paka, Dumun, Terengganu, dan hari ini dia ada 30 orang jurutera. Cuma cikgu nak beritahu, nak masuk Giat Mara ke, nak masuk ITBN ke, nak masuk KKTN ke, memerlukan paling-paling kurang kepada pencapaian layak SPM. Jadi sebab tu selemah-lemah pencapaian SPM ini bagi kelompok tertentu, cikgu minta supaya ada usaha yang lebih kepada subjek sejarah dan juga subjek mata bahasa Melayu. Sebab kedua subjek ini sebenarnya sangat penting untuk menentukan anak-anak layak SPM ataupun tidak. Walaupun anak-anak dapat pencapaian yang baik dalam subjek lain, tetapi bahasa Melayu dan sejarah anak-anak gagal, dia juga tidak memberi makna kepada pencapaian subjek lain yang cemerlang itu. Jadi sebab tu cikgu minta kepada anak-anak supaya anak-anak berusaha kepada dua subjek ini. Kalaulah anak-anak tak boleh nak dapat pencapaian terbaik, semua A, lulus semua subjek ataupun semua A+,
paling-paling kurang anak-anak pastikan anak-anak boleh berjaya dengan mendapat pencapaian layar SPM. Walaupun itu sebenarnya bukanlah pencapaian yang terbaik, tetapi kalau itulah janji usaha anak-anak setakat itu saja, kita terima dengan hati dan perasaan yang redha. Tapi cikgu tak nak anak-anak menyerah kalah dengan begitu mudah, tidak kuat berusaha, mengambil mudah dalam semua perkara, tidak ada usaha yang tinggi untuk mengangkat dan menobatkan diri anak-anak menjadi calon SPM yang cemerlang. Jadi anak-anak yang cikgu kasih sekalian, sekali lagi cikgu nak ucapkan selamat menduduki SPM kepada 2,623 orang calon SPM yang ada di Kemaman. Anak-anak sangat hebat, anak-anak sangat luar biasa, walaupun belajar dalam keadaan yang berbeza dengan sebelum ini, tetapi anak-anak tetap boleh bangun bangkit menghadapi cabaran, dan anak-anak cikgu yakin dan percaya anak-anak boleh berjaya dengan komitmen kesungguhan yang telah anak-anak tunjukkan. Dan cikgu dalam pengucapan yang terakhir dalam sesi ini juga, cikgu ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, utamanya yang berbahagia Tuan Pengarah, termasuk timbalan-timbalan pengarah di jabatan, semua pegawai di jabatan yang sangat memberi kecanaan kepada kemejadian pendidikan SPM, terutamanya di Kemaman. Terima kasih kepada timbalan-timbalan PPD, terutamanya timbalan PPD pembelajaran, semua pegawai yang sentiasa turun ke lapangan untuk membuat pemantauan, bimbingan, dorongan, dan apatah lagi terima kasih banyak kepada ketua sekolah, iaitu pengetua dan juga SLT serta MLT serta semua guru yang memberi kecanaan yang terbaik demi nak memastikan pembelajaran anak-anak tidak terhalang, anak-anak menjadi calon yang kita kata tip-top dari segi untuk menghadapi peperiksaan SPM. Jadi komitmen daripada semua sangat saya hargai, termasuk juga pihak BG, alumni, ibu bapa, penjaga. Cuma cikgu minta sungguh-sungguh, buat kali yang terakhir di penghujung ucapan cikgu ni, cikgu minta kepada ibu bapa, warga guru, pengetua dan juga semua pihak, apatah lagi anak-anak sendiri, dalam masa 14 hari ini dan juga dalam masa waktu peperiksaan bermula nanti, mungkin 2 minggu, 3 minggu, anak-anak kena memanfaatkan betul-betul masa yang ada itu untuk memberi jaminan anak-anak hebat boleh melakukan sebagai calon SPM yang terbaik, jawab, kemudian dapat markah yang tinggi dan mendapat pencapaian yang terbaik dalam SPM. Jadi tahniah dan syabas, terima kasih banyak kepada semua di atas komitmen yang terbaik ini. Sama-samalah kita doakan agar semua calon kita di Kemaman ini diberi mudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat pencapaian yang terbaik. Jadi sekali lagi tahniah kepada semua, semoga maju jaya menjadi milik anak-anak sekalian. Salam MPG dan salam Kemaman Unggul. Sekian, terima kasih.